Nu aku, saya Hikmah Juni. Masih ramai rakyat di pedalaman Sabah menuntut agar tanah yang diusahakan sejak sekian lama dikembalikan kepada mereka. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal mengakui masih ramai rakyat Sabah, terutama di kawasan pedalaman, menuntut agar tanah yang sudah diusahakan sejak sekian lama dikembalikan untuk menjadi hak milik mereka. Ketua Menteri berkata beliau akan memastikan agar tuntutan-tuntutan berkenaan dapat ditunaikan kerana jika tidak, sampai bila-bila pun rakyat Sabah tidak akan memiliki tanah sedangkan negeri ini mempunyai keluasan yang cukup untuk manfaat rakyatnya. Katanya kesilapan utama kerajaan terdahulu adalah mengutamakan pemberian tanah kepada syarikat swasta dan agensi kerajaan semata-mata, walaupun tanah yang diserahkan itu sebenarnya telah dibangunkan penduduk kampung terlebih dahulu. Saya menjelajah ke beberapa tempat di Ranau, di Tongot, di Beluran. Banyak lagi masyarakat yang tinggal di tapak-tapak tanah yang dah menelan masa yang begitu lama. Ada di antara mereka berada di tempat itu sudah pun 60 tahun, 50 tahun. Tapi lepas itu kerajaan yang terdahulu wartakan sebagai forest reserve. Ketua Menteri berkata demikian ketika berucap di Tunku hari ini. Terdahulu beliau menyerahkan sebanyak 185 geran tanah berkeluasan 120 hektar kepada masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri yang telah dipohon kepada Jabatan Tanah dan Ukur JTU Sabah sejak berpuluh tahun lalu. Turut diserahkan sebanyak 800 lot geran tanah kepada peneroka Felda Sahabat. Pagi ini Muhammad Syafi turut berkesempatan menyerahkan sebanyak 203 geran tanah berkeluasan 548 hektar kepada rakyat Lahadatu dan 56 geran membabitkan keluasan 147 hektar kepada pemohon di daerah Kunak. Turut hadir isteri Ketua Menteri Datin Sri Syuriani Syaib, Ahli Parlimen Silam Muhammadin Ketapi, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lahadatu, Dumi Pangeran Masdal, Adun Kunak Norazlina Arif dan Pengarah JTU Bernard Liu. Datuk Seri Muhammad Syafi berkata permohonan tanah rakyat yang belum diluluskan akan diuruskan dengan baik oleh JTU bagi memastikan mereka yang berhak dapat menerimanya. Kita buat perubahan dasar dalam pemerintahan kita pastikan mana rakyat yang berhak untuk mendapat tanah kita akan berikan. Bukan hak kerajaan kita perlu tegakkan untuk menidakkan rakyat tidak mendapat hak mereka. Kerajaan boleh mengurus tanah, kita banyak tanah. Kerajaan mempunyai keluasan tanah yang begitu besar. Negeri yang begini besar, yang saya yakin bukan hanya tanahnya luas di antara yang terluas di negara Malaysia, bahkan juga di antara yang tersubur tanah dia. Apa yang penting kepada kita manfaatkan tanah ini bukan untuk kita pada hari ini, untuk generasi kita yang akan datang. Umpama mimpi menjadi kenyataan. Selepas puluhan tahun perjuangan masyarakat Murut dikalabakan untuk menuntut hak milik tanah akhirnya selesai. 242 geran tanah individu diserahkan kepada setiap penduduk oleh Ketua Menteri di Tawau semalam. Siapa sangka masyarakat Murut, salah satu kaum pribumi di Sabah, boleh menjadi penduduk haram di penempatan setinggan. Itulah hakikatnya yang dihadapi penduduk Murut di Kampung Ulu Murut, Kalabakan sejak puluhan tahun lalu apabila tanah yang diterokai nenek moyang mereka tiba-tiba sahaja digazetkan sebagai rizab hutan oleh kerajaan terdahulu. Segala kerja keras membanting tulang, membuka ladang sawit, ladang getah dan becuk tanam untuk membina kehidupan bertukar menjadi satu perjuangan untuk menuntut hak yang dirampas. Perjuangan menuntut hak itu berakhir dengan kejayaan apabila kerajaan pimpinan Parti Warisan Sabah menunaikan hak mereka untuk memiliki tanah yang diterokai apabila mengeluarkan geran individu bagi setiap penuntut.
Sebanyak 242 geran membabitkan tanah berkeluasan 331 hektar diserahkan Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal di Tawau semalam. Suwanto Ingau 69 berkata detik penyerahan geran tanah itu umpama mimpi yang menjadi kenyataan. Wah, mungkin 20-an tahun. Jadi saya ucap kepada Ketua Menteri Sabah supaya dia tetap berdiri teguh jadi Menteri Sabah. Pilda Kabal 46 berkata 2 tahun lalu dasar yang diamalkan Ketua Menteri untuk memulangkan tanah rakyat memberi sinar harapan kepada mereka dalam membuat tuntutan tersebut. Sudah lama kami menunggu selama ini, tidak pernah muncul-muncul. Jadi sekarang WB kami sudah bagi kami grant, kami sangat bersyukur dan terima kasih. Saya tidak tahu beratus tahun sudah kali, dari nenek moyang kami tinggal di situ. Sangat gembira lah, bersyukur karena kami tidak macam takut sudah tinggal itu tempat kan. Kami sangat bersyukur sebab kami ada ketetapan sudah di situ. Oh, lebih kurang mau 10 tahun lebih lah. Rasa bersyukurlah dan terima kasih lah karena hari ini tercapai kami punya impian lah. Dapat grant tanah. Oh, rasa macam tidur pun tidak lena lah. Tapi sekarang semua lega lah. Semua lega, yang kita tahu itu hak kita sudah, Pak. Sementara itu, Ahli Parlimen Kalabakan Mamun Sulaiman berkata, penduduk kampung Ulu Murut adalah antara yang amat bertua kerana masalah tanah yang dialami berjaya diselesaikan dalam tempoh 2 tahun sahaja. Katanya selepas ini lebih banyak tanah milik rakyat akan dipulangkan demi memastikan hak mereka ditunaikan. Yang dapat grant tanah ini adalah satu milestone, satu event yang sangat signifikan kepada Kalabakan. Pasal permohonan ini sudah lama dipohon kepada Jabatan Tanah dan Ukur, dan hari ini kerajaan baru warisan yang hanya memerintah baru 2 tahun sudah mengeluarkan grant untuk penduduk Kampung Ulu Murut Kalabakan. Alhamdulillah, inilah yang kita nanti-nantikan. Siapa yang berhak mendapat tanah, diberi tanah. Siapa yang tidak berhak, tidak dapat tanah. Inilah kerajaan yang betul-betul prihatin kepada maslahat rakyat Sabah yang memerlukan pembelaan. Dan hari ini kita nampak bukti yang jelas di depan kita. Kerajaan betul-betul prihatin dengan memberi grant-grant tanah yang dipohon berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah. Di sebalik semuanya itu, terdapat usaha pihak tertentu menghalang pemimpin masyarakat dan pemimpin di peringkat kampung hadir ke majlis dihadiri Ketua Menteri di Tawau semalam. Terdapat usaha pihak tertentu menghalang Ketua Anak Negeri dan pemimpin di peringkat kampung hadir ke majlis penyerahan lot penempatan mangsa kebakaran Kampung Tanjung Batu Otentik dan geran tanah di daerah Tawau dan Kalabakan di Dewan Masyarakat Tawau semalam. Perkara itu didedahkan oleh Ketua Anak Negeri N60 Pulau Sebatik Muhammad Ikid. Tambah Muhammad Ikid, dia turut mendapat arahan dari pihak sama yang melarang mereka hadir ke majlis perjumpaan bersama Ketua Bahagian Warisan Kalabakan dan Adun Morotai Sarifuddin Hatta hari ini. Jangan hadir ini hari, sebab YB Sarifuddin dia kata melawat ke kampung, jawatan kamu akan diuntut. Apa be? Semua ketua kampung di bawah YB Muiz yang bercadang, semua yang hadir, kecuali ada yang tidak hadir. Mungkin saya anggap itu pro lah, pro dan merajuk. Beliau memaklumkan perkara itu ketika menyampaikan ucapan semasa Majlis Perjumpaan Ahli Parlimen Kalabakan bersama pemimpin akar umbi Parti Warisan Sabah di Kampung Mentadak Baru di Kalabakan petang tadi. Bagi Sarifuddin, tindakan pihak berkaitan termasuk melakukan ugutan terhadap pemimpin kampung adalah tidak wajar. Kita jangan pecat mereka. Sebab saya yakin sebab dalam situasi begini mereka belum boleh berpikir dengan tekanan daripada luar. Saya dengar kemarin ada ugutan-ugutan daripada pihak sebelah. Kalau kau tidak menyokong kami ataupun pergi kepada parti warisan, kamu akan dipecat nanti. Saya mau bagi tahu orang yang ugut-ugut ini, kedudukan mereka sama-sama saya, tidak ada kuasa sekarang. Tidak ada kuasa.
Yang ada kuasa hanya ketua menteri saja. Ketua menteri itu adalah Presiden Parti Warisan Sabah. Sementara itu, Ahli Parlimen Kalabakan Mamun Sulaiman berkata pihaknya kecewa sikap pemimpin berkenaan yang disifatkan lebih mementingkan diri dan kedudukan berbanding pembangunan di Pulau Sebatik. Tapi malamnya kalau kita jumpa orang Sebatik, datang jumpa kita, tidak lain tidak bukan YB bilang mau bikin jeti saya. Jeti pertama yang saya bikin di Sebatik di mana? Sungai Limau. Sungai Limau, saya minta sama Ketua Menteri, Sungai Limau yang sudah runtuh pun tak dibikin. Jadi saya minta, alhamdulillah Sungai Limau lah jeti pertama yang saya buat di sekolah. Bukan itu saja. Jalan yang kita naik tadi, yang runtuh itu tanah pun dibiarkan begitu saja. Bila saya naik jembatan jeti hari itu saya nampak minta bikin ini yang tanah runtuh ini, yang parit ke bawah ini. Itu pun saya bikin, ya. Banyak proyek saya bikin di Sebatik ini, tapi saya tidak jarang keluarkan sama orang kampung. Yang penting sudah dipakai, alhamdulillah semua orang senang hati, ada kualiti. Paling penting ada kualiti. Dakwaan Yong Teck Lee mengenai empangan papar adalah tidak benar. Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Janila Simbang menafikan dakwaan Yong Teck Lee kononnya kontrak bagi pembinaan empangan papar telah diberikan kepada sebuah syarikat dari China menerusi inisiatif pembiayaan swasta. Beliau berkata kerajaan Sabah belum melantik kontraktor bagi pembinaan empangan papar, malah laporan impak penilaian alam sekitar EIA pun belum lagi dilaksanakan. Mengikut information and the projection tentang keperluan air, itulah yang kenapa Ketua Menteri telah sebelum ini telah mengatakan bahawa empangan papar ini harus dibina lah. Tapi dari segi giving away or already awarding tu kan sesuatu yang setahu saya belum lagi dibuat lah. Memang ada perancangan dan saya sendiri telah memberitahu bukan saya tapi juga Wakil Rakyat Jennifer dan juga Datuk Daryl telah memberi ini pandangan kepada Ketua Menteri bahawa ini sesuatu yang harus kita teliti dengan baik, bahawa banyak alternatif yang belum lagi dikaji dengan secara teliti. Penyandang ahli Dewan Undangan Negeri Kapayan ini berkata beliau sudah menyatakan pendirian berhubung isu empangan papar sebelum ini bahawa pandangan komuniti setempat perlu dihormati dan diberi perhatian. Katanya kerajaan Sabah juga berpendapat sekiranya pembinaan empangan perlu dilaksanakan, ia harus mengambil kira pandangan komuniti dan mempunyai laporan EIA. Dalam kenyataannya sebelum ini, Yong Teck Lee mendakwa Kerajaan Pakatan Harapan mendedahkan bahawa Kerajaan Warisan telah melantik sebuah syarikat China untuk melaksana pembinaan empangan papar dengan nilai kontrak 3 bilion ringgit. Sebelum ini, Ketua Menteri menyatakan projek pembinaan empangan papar akan diteruskan bagi memenuhi keperluan bakalan air dan elektrik di kawasan pantai barat Sabah. Empangan ini akan dibina di kawasan sungai berhampiran kampung Mondoringin Papar dan dijangka mampu membekalkan sejumlah 1,000 juta liter air sehari. Saya sudah usahakan yang terbaik untuk kawasan Kadamaian, kata penyandang kerusi DUN Kadamaian, Dato' Iwan Benedik. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Dato' Iwan Benedik berkata, beliau sudah berusaha sebaiknya untuk membantu pembangunan kawasan Dewan Undangan Negeri Kadamaian dalam tempoh 2 tahun lalu. Usaha tersebut termasuk memperkasakan tadbir urus adat dan tanah serta pembangunan keagamaan di Kadamaian. Selaku ahli jemaah menteri juga, beliau turut mengangkat beberapa isu tanah yang belum diselesaikan di peringkat daerah ke mesyuarat jemaah menteri. Antaranya permohonan penduduk untuk menukar status warta tanah simpanan kayu api atau firewood reserve kepada tanah simpanan kampung. Dalam mesyuarat jemaah menteri yang terakhir sebelum DUN dibubarkan, beliau telah mengangkat isu berkenaan pewartaan hutan simpan wariu yang dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu
agar dapat dikembalikan kepada penduduk di Mukim Melangkap dan kampung-kampung sekitar. Iwan, penyandang adun kedamaian sejak Mei 2018 berkata, rancangan pembangunan kedamaian telah didokumentasikan dengan cukup baik melalui penyelidikan yang dibuat oleh Institut Kajian Pembangunan Sabah atau IDS. Beliau menambah nilai pembangunan projek berskala kecil dan sederhana yang telah dibawa masuk ke Dun Kedamaian dalam tempoh 2 tahun melebihi 12 juta ringgit dan hasilnya boleh dilihat di peringkat kampung. Iwan percaya dapat meningkatkan prestasi pembangunan di Dun Kedamaian jika penggal kerajaan negeri genap 5 tahun. Sekiranya Ketua Menteri masih memberi mandat kepada saya untuk bertanding mewakili gabungan parti-parti kerajaan negeri Sabah hari ini, saya masih bersedia untuk mengangkat cabaran itu dan melaksanakan apa yang perlu. Iwan berkata demikian dalam perjumpaan dengan ketua-ketua adat dan pengerusi-pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung di Dun Kedamaian baru-baru ini. Turut hadir dalam perjumpaan tersebut ialah Ahli Parlimen Kota Belud Isna Raisa Munira Majlis. Ini pula berkenaan cadangan menyeragamkan dokumen IMM 13 sebagai dokumen tunggal untuk rakyat asing di Sabah. Cadangan penggunaan IMM 13 sebagai dokumen tunggal pelarian dan warga asing di Sabah sedang diperhalusi Kerajaan Persekutuan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, tiada tempoh masa ditetapkan untuk mengkaji keperluan menyeragamkan dokumen berkenaan. Sebelum ini dalam persidangan Dewan Rakyat, Hamzah dipetik berkata cadangan menggunakan dokumen tunggal IMM 13 bagi menggantikan kad burung-burung dan sijil banci yang dimiliki warga asing di Sabah akan diteliti Jawatan Kuasa Pengurusan Warga Asing di Sabah. Menurutnya, cadangan menggunakan dokumen tunggal itu bagaimanapun tertakluk kepada peruntukan undang-undang sedia ada. Ia bagi memastikan semua warga asing termasuk pendatang asing tanpa izin, parti mempunyai satu dokumen perjalanan yang sah. Mengenai usaha menggempur parti di Sabah pula, Hamzah berkata ia perlu dimulakan segera bagi menyelesaikan masalah yang sudah berlarutan sejak berpuluh tahun ini. When issues come in front of us, if we don't take action, and that issue is becoming bigger and bigger. So we have to start somewhere. It can start today or tomorrow, but the point is we have to plan is to start somewhere. If we don't have to plan, we don't have any plan at all, and there's no action to be taken in the future. So what we should do now is to plan and to take action immediately. Yeah, whether we are capable to do it now or later doesn't matter to me, as long as we really have something to do to make sure that this issue can be resolved. It can take 1, 2, 3, 5 years, but it has got to be resolved. Beliau berkata demikian semasa perjumpaan bersama pegawai dan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, Rela Sabah di Kota Kinabalu semalam. Hamzah berkata meskipun pusat tahanan sementara di Sabah agak sesak, namun strategi akan dilakukan bagi menempatkan dan seterusnya menghantar pulang parti yang ditahan dalam operasi secara besar-besaran ini ketika dunia sedang memerangi ancaman COVID-19. Ramai dengan negara tidak mahu ambil mereka rakyat, walaupun rakyat mereka takut tentang COVID-19. Saya nak maklumkan kita yang negara yang agak lebih baik daripada banyak negara yang lain, terutamanya negara-negara yang kita nak hantar mereka pulang ni. Our position is actually much better than those people there. Jadi kita akan bekerjasama bilateral di antara kedua-dua negara. Kita pastikan yang kita hantar itu tidak berpenyakit, tidak mempunyai COVID-19 yang positif. Terubuk je kita, saya Hikmah Juni.